Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara Malaysia, Bukit Mentajam. Dan sekarang saya tinggal di selatan Malaysia, di Johor dan Bandar Kluang. Jadi selamat menyertai program intensif English saya. Bab ke-22 dan tinggal 8 bab lagi saya akan live. Okey, dan selepas live saya akan memuat naik setiap soalan dan muka surat buku yang kedua saya, buku Dwi Bahasa. Ada 40 bab dan buku ini telah diminta oleh subscriber kerana mereka lebih suka jikalau penerangan dibuat dalam Dwi Bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So, jikalau kamu ingin membeli buku ini atau buku level 1, level 1 itu semua di dalam YouTube channel saya. Setiap soalan, setiap bab, setiap muka surat di dalam YouTube channel saya. Saya sudah muat naik. Dan jikalau kamu ingin membeli kedua-dua buku ini atau sebuah sahaja, maka sila WhatsApp kepada saya 01978782999 dan saya teruskan. Ini bukan kursus baru lagi, kursus lama, sebab sudah bermula sejak 6 hari bulan Jun dan akan tamat pada 6 hari bulan November. Yang ini 7 hari bulan Jun dan akan tamat pada 7 hari bulan November. Tahun ini bulan Desember saya tidak buka kelas. So, kelas ini penulisan, pemahaman, vocabulary, penterjemahan, grammar dan sebutan. Kelas ini speaking, kami menterjemah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dalam percakapan. Kelas ini public speaking, forum dan dialog, memang ada orang yang menyertai secara kumpulan kecil untuk forum dan individu. Sebab itu saya tidak dapat menulis tarik-tariknya. Okey, so sekarang saya ke bab ke-22. Kesalahan yang kerap saya melihat dalam penulisan sesiapa sahajalah. So, number 1, Isa had visited his grandmother last Sunday. Oh, banyak kesalahan. Bukan banyak kesalahan, banyak orang membuat kesalahan ini. So, saya mahu kamu ingat, jikalau kamu menggunakan perkataan last, lalu, atau maksud kamu minggu lalu, tidak semestinya sebut last Sunday, tetapi maksud kamu sudah lalu, maka kamu menggunakan simple past tense. Jangan tambah had, has, have, was, were. Jangan tambah apa-apa. Selepas orang terus kata kerja dan mesti ada ed atau past tense, came, ran, berlari. So, ingatlah, saya cakap satu kali lagi. Asal erti kamu sudah lalu, terus gunakan past tense tanpa menambah perkataan di hadapan kata kerja, di hadapan verb seperti was, has, am, is, are, had, have. Jangan. Terus di belakang orang terus kata kerja. So, di sini mana salah? Had. So, apakah jawapan yang betul? Isa visited sahajalah. So, selepas orang terus ke kata kerja. Di sini kata kerja ialah visited, masa lalu. Okey, selepas orang terus kata kerja. Dan yang lain ikut sahaja. His grandmother last Sunday. Okey, visited. Ingatlah, selepas orang terus kata kerja, jangan tambah perkataan has, have, had, atau was, atau were. Jangan. Okay? The man which is standing outside is my uncle. Ini salah. Mengapa? Perkataan inilah
salah. Contohnya who, which, kan? Which digunakan untuk benda dan binatang. Ia adalah kata hubung yang menghubung dua ayat. Kalau which itu huruf besar, ia digunakan sebagai soalan. Which maksudnya yang mana. Tapi ini gabung, so huruf kecil. Okay? So kita tidak boleh gunakan which. Sebab kita sebut the man itu orang. Jadi kita gunakan who. Dalam bahasa Melayu artinya yang. Orang yang, binatang yang, pen yang, okay? Yang Y-A-N-G yang. Itulah dipanggil who atau which atau where dan sebagainya. So jawaban yang tepat ialah the man, orang. Kalau orang kita gunakan who is standing outside is my uncle. Begini sudah betul. Begini sudah betul. We visited our uncle at Kuala Kangsar. Mana salah? Saya mau kamu ingat negara dan bandar ataupun pekan. Gunakan it, gunakan in, jangan gunakan at. Saya selalu mendengar orang cakap, oh, I live at Kuala Lumpur. I arrive at Johor Bahru. No, salah. So saya mau kamu ingat, oh, I arrive at London, at the United Kingdom. No. So ingatlah, negara, negeri, bandar, pekan, gunakan in. Jangan guna at. Salah. Okay? So jawabannya ialah yang salah ini. So jawaban yang betul, we visited our uncle in Kuala Kangsar. Begini sudah betul. Okay? Everyone must bring their own food. Ini ditanya di YouTube saya, subscriber yang bertanya. So saya menjawab di sini lah. Semua orang serentak belajar. Okay? Daripada saya menjawab satu-satu sebab kadang-kadang saya terima WhatsApp. Bukan suruh lah, tapi minta saya untuk membetulkan kesalahan mereka. Dan bertanya saya mengapa ini salah, mengapa di YouTube Dr. Lee cakap begini dan begitu. Saya kesuntukan masa setiap hari. Sebab saya terlibat dalam pentadbiran dan pengajaran. Di samping itu membuat naik video di YouTube yang saya suka. Begitu, jadi saya tidak ada masa. Jadi kalau saya lihat di ruang komen ada orang yang bertanya, maka kalau saya ingat, macam tadi saya tiba-tiba ingat, ada orang tanya. Saya tulis di sini lah, semua orang belajar. Okay? Jadi subscriber ini bertanya di YouTube saya. Dia cakap, mengapa bring itu tidak ada S? Sebab Dr. Lee cakap everyone itu setiap satu orang. Jadi bukankah kata kerja mesti tambah S? He, she, it kata kerja mesti tambah S? Ya. Kalau kamu cakap begitu itu betul. Tetapi kamu mesti lihat perkataan ini. Jadi saya mau kamu semua ingat. Selepas perkataan must, di belakang kata kerja itu jangan ada S, ed atau ing. Kamu mesti menggunakan kata kerja dasar, the base form. So asal kita gunakan must, kita tidak peduli lagi ini siapa. Kita tidak peduli he, she, it, you, we, they, tidak.
Asal ada mas, belakangnya kata asal, kata dasar, kata kerja yang belum kita tambah SED atau ING. Jadi salah ini, betul kan? Jikalau kita tidak ada mas, betul, everyone brings. Sebab everyone dikira satu. Tetapi ada mas, tak boleh buat apa-apa. Mengikut peraturan grammar, waktu kita menggunakan mas, belakangnya mesti guna apa? Kata kerja dasar. Jadi jawaban kita ialah everyone must bring. Bring ini baru betul. Jangan ada SED atau ING. Their own food. Ini sudah betul. Oke, akhir sekali. Everyone must bring her own food. Sama subscriber yang bertanya. Dia cakap begini. Jikalau semua perempuan, jadi bolehkah saya tulis her? Saya cakap tak boleh. Sebab everyone adalah perkataan umum. Secara umum semua orang. Tua, muda, lelaki, perempuan. Okay, so kita tak boleh tulis her. Walaupun semua perempuan. Sebab perkataan everyone termasuk semua. Lelaki, perempuan, kanak-kanak dan orang dewasa dan orang tua. Setiap orang. So kamu tak boleh cakap her. Bagaimanalah kamu tulis dan orang bertanya, mengapa tulis her? Oh, maksud saya semua perempuan. Waktu kita menulis, kita tidak dapat menerangkan kepada semua orang. Dia mesti baca dan faham. Bayangkan kita kerja dan setiap masa orang telefon, excuse me, you send the email, what is your meaning? Oh, my meaning, alamak, kerja tak boleh habis. Sebab apa? Penyampaian kita mengakibatkan kekeliruan. Orang tidak paham. Kalau orang lain tidak paham, kita macam sia-sia sahaja email, kemudian dia telefon tanya, excuse me, your email yesterday, actually what do you mean? So, oh, by meaning, ada you check your email, oh, saya cakap, erti saya begini dan begitu. Betul kan? Betul kan tidak? Jadi kita mesti anggap apa yang kita tulis orang faham terus. Kita jangan menyusahkan orang lain. Orang lain tak faham, jadi dia telefon. Apa maksud kamu? Oh, maksud saya ialah apa-apa. Aduh. Kalau kita hantar banyak email macam mana? Dan telefon saja, email yang pagi ini, email yang petang ini, email yang malam semalam, email yang kemarin, email yang 2 hari lalu. Aduh, capek terus telefon saja, capek. Jadi janganlah. Kita mesti menulis dan dia faham terus. Itulah kita hebat, kita mantap. Okay, so yang salah ini. So, apakah jawapan yang tepat? Everyone must bring. Ingat ya, lelaki dan perempuan, orang tua, orang muda, satu kali kita gunakan dia. Mereka punya own food. Ini sudah betul. Sebenarnya saya sudah terangkan ini pun, tapi tidak apalah. Kalau saya terangkan satu kali lagi itu okey, tidak ada masalah. Tetapi jikalau kamu ingin kekalkan her, bolehkah? Tidak boleh. Tidak salah. Ayatnya kena tukar sedikit. Jadi everyone tukar ke every girl. Sebab kamu khusus cakap kalau semua perempuan bagaimana. Jadi saya tulis every girl.
You see? Saya spesifik semua perempuan. Saya tak payah terangkan. Oh, maksud saya semua perempuan. Tak payahlah. Terus cakap every girl. Faham? Okay? So, every girl must bring. Masa itu bolehlah kita gunakan her own food. So, begini sudah betul. Okay? Ya, saya sudah habis pun bab ini. Saya berharap kamu suka akan video saya, telah memahami, telah jelas. So, sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di bab ke-23. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kita berjumpa di bab yang ke-23. Okey, selamat tinggal.